Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk pengajaran dan pembelajaran hari ini adalah Bahasa Melayu Tahun 4. Berjumpa lagi dengan Cikgu Fauna Izzah binti Yaakob. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar Unit 14 Demi Tanah Airku. Tajuk hari ini megahnya Jalur Gemilang. Awak tahu kan Jalur Gemilang? Jalur Gemilang adalah bendera Malaysia. Okey, kemahiran hari ini yang kita nak tumpukan adalah kemahiran membaca. Okey, awak boleh rujuk muka surat buku teks. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 96, 97. Ni. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, kita teruskan. Objektif pengajaran dan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia. Jadi, cikgu harap hari ini murid dapat membaca, tentulah awak dapat baca, dan memahami. Memahami ni selepas baca kita kena faham apa yang kita baca. Dan menakul bahan multimedia. Maksudnya, awak faham apa yang ditunjukkan melalui bahan multimedia, gambar-gambar tu. Okey, kita teruskan. Okey, rujuk muka surat 96 dan 97. Okey, hari ini kita membaca sama-sama. Okey, megahnya Jalur Gemilang. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang Jalur Gemilang di perpustakaan sekolah. Okey, baiklah. Di sekolah, di rumah, kadang-kadang kita nampak orang menggantung bendera. Tapi ada yang kita tak perasan bendera yang digantung itu salah, terbalik. Tapi kita rasa tak apa. Tapi kadang-kadang kita tak tahu pun yang dia gantung tu terbalik. Okey, memandangkan kita sekarang dah bulan 7. Bulan 8 nanti kita akan sambut kemerdekaan. Sambutan Hari Merdeka. Ingat bila Hari Merdeka kita? Ingat sambutan 31 Ogos. Okey, baiklah kita tengok macam mana cara menggantung bendera. Okey, jika awak jumpa bendera yang seperti gegantung ni. Okey. Gegantung Jalur Gemilang. Ni orang panggil gegantung. Gegantung Jalur Gemilang. Yang digantung hendaklah membujur. Dia hendak membujur dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ni. Maksudnya bulan dan bintang ni di atas. Lepas tu barulah dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Faham? Sebab itulah di bawah ni dia buat macam nak panah. Maksudnya kita akan gantung dia membujur dari atas ke bawah. Tu cara yang betul. Okey. Baiklah, yang kedua sekarang kita tengok kedudukan Jalur Gemilang. Ni boleh tengok dua ni. Okey. Jalur Gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Pada hari biasa kalau awak perasan dekat sekolah kita ada bendera-bendera yang digantung. Kadang-kadang kita tengok sahaja tapi kita tak ambil tahu kenapa dia digantung. Kenapa bendera Malaysia perlu di tengah? Kenapa bendera sekolah di sebelah kanan? Kenapa bendera negeri sebelah kiri? Okey, jadi sekarang kita tengok. Jika dekat sekolah di mana-mana hanya ada dua saja. Ada dua. Contohnya bendera Malaysia dengan bendera negeri. Ni yang cikgu bulatkan ni. Maksudnya bendera Malaysia sebelah kiri, bendera negeri tersebut sebelah kanan.
Contohnya kalau Sarawak, bendera negeri Sarawak lah kat sini. Andai kata ada dua tu sahaja. Okey. Jadi andai kata digantung di sekolah kita. Ni cara gantung dia. Okey. Dia kata kat sini, yang pertama negeri sebelah kiri, negeri Sarawak lah. Okey, negeri kita lah. Okey, yang kedua, yang tengah ni mestilah Malaysia. Ya, bendera negara Malaysia kita mesti di tengah. Okey. Dan yang sebelah kanan, paling kanan, bendera institusi atau jabatan. Contohnya sekolah, pejabat, apa-apa jabatan lah. Okay. Macam kita, jabatan kita adalah sekolah. Jadi ni adalah bendera sekolah. Kalau tadi negeri kanan, kenapa dia bertukar jadi sebelah kiri pula ni? Bila ada 3. Sebab tadi dia kanan, dia dengan bendera Malaysia sahaja. Tapi bila dah ada 3 ni, jadi dia duduk sebelah kiri. Yang dipentingkan adalah bendera jabatan pula. Okey, faham? Ingat, kalau ada 2 bendera, bendera Malaysia dan bendera negeri sebelah kanan. Jika ada 3, bendera Malaysia, bendera institusi dan bendera negeri, dia akan bertukar. Yang penting, bendera Malaysia mesti di tengah. Okey. Susunan seperti ini adalah pada hari biasa pun boleh. Contohnya pada hari perhimpunan, pada hari-hari biasa ataupun hari kebesaran persekutuan. Contohnya hari sambutan Hari Jadi Agung, sambutan Hari Kemerdekaan. Okey. Seterusnya, yang ketiga, jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Ni secara sebaris semasa perarakan. Ni ya. Contohnya nak buat perarakan sambutan Hari Kemerdekaan. Contoh ni bendera negeri, ini bendera negara Malaysia. Di belakang dia Selangor. Lepas tu negeri Perlis. Lepas tu negeri Sarawak. Contoh, cikgu bagi contoh ya, sebagai contoh. Maksudnya bendera Malaysia mesti berada paling hadapan. Kalau dalam perarakan ni, mesti dalam berbaris tu, sebaris tu, bendera Malaysia paling hadapan. Okey. Seterusnya, kita tengok pula, ni. Pernah tengok ni, bendera Malaysia yang besar ni. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan ni, orang panggil bentang. Bentang besar-besar ni. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Bahagian kepala mestilah depan dulu, kan? Takkanlah duduk belakang. Mesti bahagian kepala ni mesti depan. Bila kita tengok perarakan, kadang-kadang kita tengok sahaja. Tapi kita tak tahu kenapa dia duduk di depan. Kenapa kedudukan bendera tu macam ni? Kenapa kedudukan bendera kepala dia di depan? Ni maksudnya mesti berada di depan kepala bendera kalau diusung. Okey, seterusnya. Jika awak ada restoran, jika mak ayah awak ada kedai makan, nak gantung bendera Malaysia jalur gemilang. Okay, kita tengok macam mana cara nak gantung. Tak boleh suka-suka hati. Okay, jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong ke arah jalan raya, di rumah atau ke kedai. Condong ni maksudnya begini sengit sikit. Sengit sikit. Bukan lurus. Sengit sikit. Jadi bendera tu akan jatuh macam ni. Faham? Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok macam muka surat 97. Tempat pemasangan, tempat kediaman. Okey, tempat kediaman. Ni tempat kediaman.
Awak boleh gantung dekat pagar. Dekat pagar boleh gantung macam ni ya. Sebab itulah bila kadang-kadang dekat pagar mesti gantung elok-elok. Kalau terjatuh terus pergi, kita ikat terus. Kita nak menjaga kedaulatan bendera, kedaulatan jalur gemilang kita. Okey, ni tengok ni macam mana gantung. Mesti condong. Mesti condong yang ini. Nampak? Okey. Yang seterusnya, premis perniagaan. Kalau nak gantung, gegantung ya. Panggil gegantung. Ni cara tadi kan. Cara gegantung tadi hendaklah membujur ke bawah. Ni kalau premis perniagaan. Kalau awak pergi dekat bank ke, dekat mana-mana syarikat ke, dia akan gantung macam ni. Okey, bangunan pejabat. Kalau nak gantung bendera yang besar, macam ni. Ni cara dia. Digantung dengan elok-elok, bagus-bagus. Okey. Pada kenderaan. Pada kenderaan ni boleh awak tengok nanti ni. Dekat sambutan Hari Kemerdekaan, masuk saja bulan kemerdekaan kita nanti, ramai orang gantung bendera Malaysia pada kenderaan masing-masing. Sebab semangat nak menyambut kemerdekaan. Ni contohnya kita boleh tengok pada bot. Pada bot. Tengok pada bot. Semangat. Okey, yang pertama dia letak paling atas. Bendera Malaysia lah. Negara Malaysia kan. Lepas tu, ini dia letak bendera negeri. Ni negeri Terengganu. Okey. Seterusnya, dekat bangunan sekolah. Okey, ni bangunan sekolah gantung dekat pagar. Gantung dekat tiang bendera pun boleh. Macam tu cara gantung. Okey, baiklah. Jadi, tugasan awak, cikgu harap awak faham macam mana cara kita nak gantung. Kalau gegantung, kedudukan bendera. Faham? Okey. Jadi, ada beberapa soalan yang perlu awak jawab berdasarkan apa yang kita baca hari ini. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, bagaimanakah cara gegantung jalur gemilang? Yang kedua, bagaimanakah jalur gemilang dibawa ketika berbaris? Yang ketiga, pada sambutan Hari Kemerdekaan, jalur gemilang akan diarak secara dibentangkan. Bagaimanakah kedudukan jalur gemilang terbentang semasa perarakan? Boleh tengok semula nota yang kita belajar tadi ni. Semua ada kat situ. Cikgu ambil dari situ sahaja. Okey, tengok soalan nombor 1. Jika soalan pemahaman macam ni, kebanyakan murid cikgu masih lagi lemah. Jadi, cara untuk jawab mestilah ayat penuh. Contohnya dia tanya, contoh ayat yang simple lah. Apa nama awak? Awak terus bagi tahu Ali. Tak boleh. Cara ayat penuh, kita jawab ayat penuh adalah nama saya ialah Ali. Sama juga dengan soalan-soalan lain hari ni pun. Okey, contohnya soalan pertama. Bagaimanakah cara menggantung jalur gemilang? Okey, cara nak jawab ayat penuh ni awak nampak ni. Ni adalah kata tanya. Awak jumpa kata tanya ni, awak terus potong. Bagaimanakah? Kita potong. Jadi, kita terus ambil yang ini. Salin semula. Okey, kita salin semula yang ni. Okey. Bila salin semula ni huruf kecil kan? Tapi bila kita salin semula, mula ayat dia mesti huruf besar lah. Okey. Cara gegantung jalur gemilang. Ni kan sampai sini. Jangan ambil. Yang kata tanda tanya ni, jangan ambil. Cara gegantung jalur gemilang adalah dengan macam mana tadi gegantung cikgu cakap? Boleh rujuk balik. Nota kita macam mana digantung. Ada tu. Dengan okey. Cikgu ingin ingatkan, jangan ambil sini, tiba-tiba awak pergi tambah sini. Lepas tu letak. Ni. Letak jawapan. Tak boleh. Ni tak boleh ya. Tak boleh. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua.
bagaimanakah jalur gemilang dibawa ketika berbaris? Okey, sama juga. Ada kata tanya kah ni. Jumpa je kah macam ni, kata tanya. Bagaimana kata tanya kan? Ya Allah, salah cikgu. Nanti cikgu edit balik ya yang ni. Okey. Lepas tu, awak potong. Salin balik yang ini. Ni. Salin balik. Ini tak perlu salin. Okey, salin balik. Mula ayat huruf besar. Jalur gemilang dibawa ketika berbaris. Bagaimana? Dengan cara apa? Okey, rujuk balik nota. Okey, soalan ketiga. Pada sambutan Hari Kemerdekaan, jalur gemilang akan diarak secara dibentangkan. Bagaimanakah kedudukan jalur gemilang terbentang semasa perarakan? Okey, ni sama juga tadi jumpa perkataan. Walaupun dia dalam soalan ni ada 2 ayat. Ayat pertama dia menceritakan dulu pada sambutan Hari Kemerdekaan jalur gemilang akan diarak secara dibentangkan. Lepas tu baru dia soalan dia. Bagaimanakah kedudukan jalur gemilang terbentang semasa perarakan? Ni soalan. Jadi potong bagaimanakah. Awak ambil ayat ini salin semula. Okey. Yang ini perlu ke tidak? Tanda soal. Tak perlu ambil. Okey, kita salin. Huruf K mesti huruf besar mula ayat. Kedudukan jalur gemilang terbentang semasa perarakan. Macam mana? Macam mana kedudukan dia? Tadi ada cikgu bagi tahu. Terbentang ya. Jalur gemilang yang terbentang besar tu. Macam mana kedudukan dia? Rujuk balik nota dan cikgu nak awak tulis jawapan. Tulis jawapan. Salin soalan ni semua. Isi jawapan pada buku tulis. Latihan pemahaman. Buku pemahaman ya. Okey, baiklah. Terima kasih. Bila dah siap nanti jangan lupa hantar pada cikgu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.